Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal masalah virus C19 ni datang, jadi macam-macam lah amalan-amalan yang dikeluarkan, yang diamalkan. Maksudnya dari segi bacaan-bacaan, amal-amal yang hasilnya diharap datang dari segi ghaib. Sebelum ni kita ada tengok kan, amalan ni ada dua jenis. Satu, amalan yang kita harapkan hasilnya dari jalan yang ghaib, dan satu lagi amalan yang hasilnya datang daripada jalan yang kita nampak kaitannya dengan jelas. Jadi macam-macam lah jenis bacaan dan amalan-amalan. Dan ada juga yang bertanya kepada kita, kita pun mohon geraklah daripada Allah juga, apakah amalan yang sesuai. Jadi kita dapat satu sahaja, iaitu istighfar. Nak berhadapan dengan C19, masalah vaksin dan sebagainya ni, di akhir zaman ni dapat istighfar. Jadi kita cerita istighfar sajalah. Orang tanya daripada tahun lepas sampailah sekarang, apa amalannya ni ustaz? Sama juga istighfar. Artinya bukanlah kita amalkan istighfar dan itu saja, tinggalkan yang lain-lain. Yang lain-lain pun buatlah. Cuma kebanyakan orang mengharapkan satu amalan yang luar biasa, satu bacaan yang mungkinlah ganjil-ganjil, satu bacaan yang panjang-panjang. Itu dah banyak orang kongsi, amallah belakang. Dari pelbagai pihak ada. Dari pihak saya cuma nak tambah istighfar saja. Jadi nampak macam senangnya. Tak adakah yang special sikit? Itulah yang special. Kita dapat yang itulah kita bagi. Tak adalah yang lain lagi. Macam dalam buku kita yang pertama, Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Ghazaliyah, yang nombor 1. Semua ada 4 setakat ni kan. Yang nombor 1 ni ada cerita tentang kelebihan istighfar. Bila kita tengok pada nama istighfar tu saja mungkin tak nampak, apalah sangat istighfar ni. Bagilah satu selawat yang panjang ke, ayat Quran yang tertentu, satu amalan yang kena buat begini. Kita tengok apa kelebihan. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, secara ringkasnya, di dalam itu dikatakan kalau kita beramal dengan istighfar ini, Allah akan ampunkan dosa. Allah akan kirimkan hujan lebat. Kalau musim kemarau, Allah akan kirimkan hujan. Kalau waktu bukan kemarau pun, kita nak hujan lebih untuk tanam-tanaman kita ke, dengan istighfar. Allah akan membanyakkan harta, bisnes ke, tak bisnes ke, dengan istighfar. Dan Allah akan membanyakkan anak-anak bagi yang belum ada rezeki dapat anak. Inilah antara amalan dia. Nak menambah anak-anak lagi pun, ini amalan dia. Dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Maksudnya boleh dapat kebun-kebun dan subur lah, sebab ada sumber air di dalam dia. Ini istighfar, mohon ampun sungguh-sungguh. Jadi nampak kan kelebihan-kelebihannya. Surah Hud ayat 3, Allah akan berikan kenikmatan yang baik dan memberikan keutamaan. Surah Hud ayat 52, Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kekuatan ni dari pelbagai sudut lah cerita dia. Seterusnya, kelebihan istighfar lagi. An-Naml ayat 46, akan mendapat rahmat daripada Allah. Al-Anfal 33, Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Dengan izin Allah, tak terkena azab Allah. Hadis pula, riwayat Bukhari dan Muslim, Allah sangat gembira bila kita istighfar ni tadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, Allah akan memberikan kegembiraan daripada setiap kesedihannya. Allah akan berikan kelapangan daripada setiap kesempitannya. Dan Allah akan bagikan rezeki dari Allah, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ni macam-macam.
kesihatan, keselamatan, wang ringgit dan sebagainya. Seterusnya, kelebihan istighfar lagi. Riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban. Rezeki yang tertahan boleh dapat. Sebab hadis ni kata sesungguhnya seorang hamba itu boleh tertahan rezekinya kerana dosa yang dilakukannya. Nak hapuskan dosa ni jalannya istighfar. Mohon ampun. Bila Allah ampunkan, rezeki pun datang. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Allah akan bersihkan hati. Dan dari segi riwayat pula, Ibnu Sabih berkata, Hasan Al-Basri pernah didatangi seorang dan mengadu bahawa ladangnya kering tandus. Kemarau, tak ada air lah. Tanam-tanaman tak menjadi. Dia, yakni Hasan, berkata, perbanyakkanlah istighfar. Itu ubat dia. Lalu ada orang lain yang mengadu bahawa kebunnya kering. Hasan berkata, perbanyakkanlah istighfar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahawa dia belum punya anak. Hasan berkata, perbanyakkanlah istighfar. Jadi kalau kita tengok di sini dengan sandaran-sandaran ini, istighfar ini seolah-olah penyelesai kepada macam-macam masalah. Jadi kalau tanya kepada saya tentang amalan kita lah untuk menghadapi segala fitnah akhir zaman ni, dalam terutamanya dalam setahun dua ini, istighfar. Amalan-amalan lain pun buat juga. Tapi bagi pihak saya istighfar. Nampak ringkas saja. Istighfar. Amalkanlah.